Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk soalan yang berikutnya yang kita akan bincangkan adalah soalan SPM 2019 kertas 2 melibatkan tajuk kembar. Kenapa cikgu kata tajuk ni kembar? Sebab tajuk ni dia tak berpisah. Okey, satu tajuk di form 4, satu tajuk di form 5, dan yang mana kedua-dua tajuk ni sentiasa berkolaborasi dalam satu soalan, iaitu tajuk bab 9 form 4 pembezaan dan tajuk bab 3 form 5 iaitu tajuk pengkamiran. Okey, kerana tajuk ini terlalu sangat berhubung, maka dalam silibus KSSM mereka ini disekalikan pada silibus tingkatan 5 nanti. Okey, jadi budak form 4 tahun ni dia tak akan belajar tajuk pembezaan, dia akan tapau tajuk tu nanti pada form 5 tahun hadapan. Okey, jadi kita akan tengok dari segi taburan soalan untuk kedua-dua bab ini. Okey, ini adalah statistik kertas 1 yang mana kalau kita tengok tajuk pembezaan, tajuknya dia akan keluar setiap tahun. Tengok dia punya trend 1, 2, 1, 2, 1. So tahun ni akan keluar 2. Kalau dia masih lagi mengikut trend, maksudnya akan ada 2 soalan di kertas 1 yang melibatkan pembezaan. Okey, kita tengok untuk tajuk pengkamiran pula. Okey, pengkamiran pula trend dia berlawan dengan pembezaan. Nampak bila pembezaan 1 soalan, pengkamiran 2 soalan. Okey, pembezaan 2 soalan, pengkamiran 1 soalan. So trend dia 2, 1, 2, 1, 2. Jadi tahun ni akan keluar 1. Itu untuk kertas 1. Okey, sekarang kita akan tengok pula di kertas 2. Okey, di kertas 2, tajuk pembezaan adalah tajuk yang famous, yang mana setiap tahun dia keluar. Setiap tahun dia keluar dan dia berada pada bahagian A. Okey, kalau dia keluar, maksudnya pembezaan pun akan keluar sama. Sebab ini adalah soalan kembar, dia berangkai. Okey, kalau soalan A tu pembezaan, B tu adalah pengkamiran. So soalan pengkamiran, tengok okey, kalau perhatikan pada pembezaan soalannya keluar bahagian A, pengkamiran soalannya keluar bahagian B. So nampak tak trendnya di situ? Okey, cuma betul lah semua bahagian B kecuali tahun 2019. Tahun lepas dia buat pembezaan dengan pengkamiran ni terbalik. Okey, pembezaan dia keluarkan dekat bahagian B, pengkamiran dia keluarkan dekat bahagian A. Tapi sebenarnya soalan kita nak buat hari ni, iaitu yang melibatkan kertas 2 bahagian A, sebenarnya soalan tu ada pembezaan juga. So cikgu tak tahu kenapa statistik ni lain. Okey, kalau ikut statistik berdasarkan kertas soalannya sendiri, okey, kalau akan tengok kejap lagi, dalam satu kertas soalan tu, soalan A nya adalah pembezaan dan soalan B nya adalah soalan pengkamiran. Okey, memandangkan ini adalah soalan kertas 2, jadi sebenarnya kita akan jawab soalan ni semua pada kertas kajang. Okey, pada buku jawapan. Kalau SPM sebenarnya dia akan bagi awak buku jawapan warna biru. Okey, awak kena jawab dekat dalam tu. Tapi sebab kita buat video je kan, so cikgu salin balik sebenarnya soalan ni. Okey, cikgu salin balik soalan ni dan lepas tu baru cikgu sedar, tak ada ruang untuk cikgu tulis jawapan. Masya Allah. So cikgu akan conteng kat bahagian atas ni. Bahagian bawah kita akan save untuk soalan B. Okey, so kita tengok ini adalah soalannya. Okey, soalan yang melibatkan pembezaan dan pengkamiran. Okey, dia keluar pada bahagian A kertas 2 dan dia adalah pada soalan yang keempat. Soalan nombor 4, peruntukan markah adalah 8 markah. 4 markah untuk pembezaan dan 4 markah lagi untuk pengkamiran. Okey, so kita perhatikan soalan dulu. Dia kata rajah 1 menunjukkan lengkung. So kita ada suatu lengkung dan kita ada tangent. Okey, nampak lengkung, nampak tangent. First come dekat dalam pemikiran kita adalah, ini soalan pembezaan. Sebab kita tahu bila pembezaan ni kita buat first differentiation, maksudnya kita buat pembezaan terbitan pertama, kita akan dapat kecerunan untuk tangent. Okey, itu yang kita tahu. Okey, and then dia kata kepada lengkung pada titik Q melalui titik P. So maksudnya dekat sini titik P dan Q, kalau tengok pada gambar rajah sendirilah, titik P dan Q ni adalah satu line. Okey, satu line, and then titik Q ni adalah tangentnya, titik tangent yang mana dia menyentuh lengkung
Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2 pada satu titik, iaitu titik Q. Dan dalam soalan ni juga, dia dah bagi kita clue untuk titik Q. Okey, dia dah bagi kita clue yang mana kalau perhatikan titik Q ni punya nilai X adalah H. Okey, so koordinat dia H untuk Y. Okey, untuk Y. Macam mana kita nak tentukan koordinat Y untuk titik Q? Kita kena fikir satu benda tau. Titik Q ni dengan lengkung, dia berkongsi titik yang sama dekat sini. Maksudnya, kita boleh guna persamaan lengkung ni untuk dapatkan nilai Y untuk Q. Okey, kita boleh gunakan untuk cek nilai Y untuk Q. Jadi, kita boleh buat. Okey, kita nak cari Y dia dulu. Y sama dengan, rumus dia adalah 4X tolak X kuasa 2. Dia punya persamaan. Tapi X kita untuk Q adalah H. Betul? So, kita akan gantikan semua ni dengan H. So, kita dapat 4H tolak H kuasa 2. Okey, so kita boleh tulis dekat situ. Kita punya nilai untuk Y adalah, koordinat Y kita adalah 4H tolak H kuasa 2. Okey, jangan risau, jangan takut bila nampak koordinatnya bentuk macam ni. Benda ni senang. Fikir dalam kepala selalu benda ni ada penyelesaian. Jangan takut tengok soalan, jangan takut tengok probability jawapan yang kita sedang buat ni. Okey. Okey, next. Okey, kita tahu kalau kita perhatikan kita punya garisan ni, sebenarnya kita boleh cari dia punya kecurunan dengan dua cara. Okey, dengan dua cara. Yang pertama, kita boleh buat kecurunan secara M sama dengan, kita boleh guna rumus yang ini. Okey, kita boleh guna rumus kecurunan yang ini, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1. Kenapa 2 juga kat atas? Per X2 tolak X1. Okey, 2 ni sepatutnya dia duduk bawah ni. Dia duduk atas jadi kuasa. Okey, so sepatutnya dia berada di bawah. Alright. So, ini adalah asas kecurunan. Kita dah belajar benda ni lama dulu. Dan bila kita nak kaitkan dengan dy dx, kita tahu bila kita buat dy dx yang pertama daripada kita punya lengkung pun kita akan dapat kecurunan. Okay, jadi kita boleh relatekan kedua-dua ni adalah nilai kecurunan. So kita boleh equalkan, kita boleh samakan dia. So kita akan cari satu-satu dan kita samakan. Okey, yang paling senang adalah untuk kita buat dy dx. Sebab tu sangat-sangat simple. Okey, so kita boleh buat dy dx. Kita nak dy dx. Kenapa? Dah tentulah kita punya lengkung. Okey, bila kita buat dy dx, kita buat pembezaan lengkung. Kali pertama, ingat selalu kita akan dapat kecurunan. Kita akan dapat persamaan untuk kira kecurunan. Okey, ingat yang tu. Okey, jadi sekarang kita akan buat. Okey, kita akan dy dx kan 4x tolak x kuasa 2. Jangan pula awak tulis 4 dy per dx sama dengan 4x tolak x kuasa 2. Jangan sebab ini kita nak bezakan dia. Okey, so kena tulis sekali. Jadi kita bezakan. Okey, macam mana cara kita nak bezakan? Okey, bezakan ni apa bezanya dengan pengkameran? Kalau macam cikgu lah, masa cikgu belajar dulu, cikgu selalu ingat bila bezakan persamaan jadi semakin kecil. Daripada 3 nombor kadang-kadang jadi 2 nombor je. Okey, bila pengameran ni persamaan tu semakin berkembang. Itulah yang cikgu selalu ingat lah benda tu. Okey, so bila kita nak bezakan, okey, tengok sini 4x, kita tahu x ini kuasanya 1. Pembezaan ni semua kena tolak. Okey, so 1 kita akan tolak dengan 1. Semua nilai kuasa akan tolak dengan 1. Bila 1 tolak 1, kita akan dapat x kuasa sifar. X kuasa sifar nilainya adalah 1. So, darab 4, kita dapat 4. Okey, kalau yang jenis suka mengingat, awak boleh terus ingat yang setiap kali awak bezakan 4x, 6x, kalau dia x saja, so jawapan dia adalah nombor bulat tu. Okey, next. Bila kita ada yang macam ni pula, jadi 2, ingat kuasa 2 kena bawa pergi depan. So, jadi negatif 2. X ini bersama 2 tolak 1 akan dapat 1. So X kuasa 1. Okey, jadi ini adalah kecurunan dari dalam bentuk dy dx. Okey, cuma okey, tengok sini, ini adalah bentuknya dalam pemboleh ubah X. Kita punya Q sekarang ni bentuknya X dia adalah H. Jadi macam mana kita nak cari kecurunan? Okey, kita boleh ubahkan X ni kepada H. So, dia adalah 4 tolak 2 H.
Okey, ini kecurunan kita yang pertama. Save it. Save it kau. Okey, simpan sebab kita lagi nak pakai. Okey, macam ni kita nak buat yang kedua ni pula. Dengan menggunakan rumus kecurunan yang biasa. Yang ni pun lagi dah senang. Okey, cikgu selalu tandakan kecurunan ni M1, M2. Jadi cikgu akan buat sini M1. Jadi ini kita nak kira M2 sebab dia pakai M kan. Takut nanti keliru. Okey, so Y2, Y1, X2, X1. Nak elak keliru, label. Okey, so yang di atas akan jadi 2. X2, Y2. Yang di bawah adalah X1, Y1. Okey, so kita akan tolak. Y2 adalah 5. Tolak. Y1 kita adalah 4H. Tolak H kuasa 2. C, bila ada negatif, kurungkan selalu supaya tak salah. And then perkan dengan, okey, X2 kita adalah 2. X1 kita adalah H. Okey. So yang ni kita boleh selesaikan. Bukan selesai apalah sebenarnya. Kita just kembangkan. Kita buang kurungan. Dia akan jadi 5 tolak 4H. Okey. Tolak dengan tolak akan jadi tambah H kuasa 2 per 2 tolak H. So ini adalah M2. Jadi ini persamaan kita yang kedua. So nampak tak? Kita ada dua persamaan yang melibatkan kecurunan. Okey, iaitu persamaan 4 tolak 2H dan juga 5 tolak 4H tambah H kuasa 2 per 2 tolak H. Kedua-duanya adalah persamaan untuk kecurunan di garisan yang sama. Cuma kaedah mendapatkannya je lain. Okey, yang first ni cara kita nak dapat adalah short and simple. Kita pakai differentiation, pembezaan. Yang kedua, kita gunakan kaedah yang biasa lah kan. Kaedah yang secara macam ni kita kata biasa tu normal. Boleh lah. Okey. So kita akan equalkan kedua-duanya sebab kedua-duanya adalah kecurunan. So step yang seterusnya kita akan equalkan dia. So 4 tolak 2H. Okay, 4 tolak 2H sama dengan 5 tolak 4H tambah H kuasa 2 per 2 tolak H. Okey, selalunya yang berada dekat penyebut ni kita akan bawa pergi atas kan. Tapi nampak tak dia ni berkembur 2 tolak H. Ini pula 4 tolak 2H. Nak selamat kurungkan. Okey, 4 tolak 2H kurung. And then kurungkan yang awak baru bawa ni. 2 tolak H sama dengan. Okey, yang sebelah kanan salin balik semua pengangka dia. Tolak 4H tambah H kuasa 2. Okey. Jadi yang ni kembangkan macam biasa. 4 darab 2 dapat 8. 4 darab negatif H dapat negatif 4H. Negatif 2H darab 2 dapat negatif 4H. Negatif 2H darab negatif H. Negatif positif 2H kuasa 2. Sama dengan, okey, salin balik yang belah kanan. Tambah H kuasa 2. Okey. Sekarang ni kita akan bawa semua ni ke kiri. Kenapa cikgu bawa semua ni ke kiri? Sebab kita punya H kuasa 2 yang paling besar duduk belah kiri. Iaitu 2H kuasa 2. Jadi semua ni bawa pergi kiri. Okey. So 2H kuasa 2. H kuasa 2 bawa pergi kiri akan jadi negatif. So 2 tolak 1 dapat H kuasa 2 sahaja. And then negatif 4H bawa pergi ke kiri akan jadi positif. So dia akan matikan 1 negatif 4H. Tinggallah lagi 1 negatif 4H. 5 bawa pergi kiri jadi negatif 5. 8 tolak 5 dapat 3. So positif 3 sama dengan sifar. Okey, dalam bentuk ni dah bentuk yang termudah. So terus kita boleh cari nilai H dengan menggunakan EQN. Okey. So kita boleh pakai EQN. Point 1 degree 2. So berapa kita punya H? 1 negatif 4 3. So 1 negatif 4 3. So H kita yang pertama adalah 3. Okay, so tulis ni H1 kita adalah 3. H2 kita adalah 1. Okey. So jangan lupa macam biasa tinggalkan ruang sebab kita nak buat kurung-kurung kat sini. So sini H tolak sama dengan sifar, dan sebab dua-dua nombor positif masuk je lah. So 3 1. Okey. Nampak tak? Cantik yang kerja kita. Kita tak miss apa-apa markah, hopefully. Okey. Okey, and then soalan dia suruh awak tunjukkan bahawa H sama dengan 3. Nampak tak kita ada dua jawapan? Okey, nampak kita ada dua jawapan kat situ. Okey, bila kita ada dua jawapan, kita akan pilih yang kita boleh proof lah.
Okey, yang kita boleh tunjukkan memang H ni nilai dia 3 dan bukan 1. Kenapa nilai dia bukan 1? Tengok kedudukan H. H ni datang lepas 2. Takkanlah ni 1, betul tak? Okey, jadi macam mana? Apa kita nak buat dengan 1 ni? Okey, just tulis 1 ni awak reject. Okey, yang ni awak reject. Please reject. Rejected sebab nilai dia lebih besar. Okey, sepatutnya lebih besar. Jadi yang ni terus. Okey, oleh itu shown. Okey, shown ni maksudnya awak dah tunjukkan lah, ataupun awak dah proof. Awak dah proof yang H tu nilai dia adalah 3. So awak kena mention tau benda ni, sebab dia suruh tunjukkan. So awak kena mention perkataan shown ataupun proven. Tiba-tiba jadi BI kan. Itulah sebab bila kita tulis BI dia macam pelik pula. Okey, tu soalan A. Okey, tu soalan A. Okey, jadi peruntukan markah. Peruntukan markah. Bila awak berjaya buktikan, okey, sebab kat sini 4 markah. Okey, dan kalau awak perhatikan dalam skema SPM, dia tak buat macam cikgu tau. Cikgu comparekan kecurunan. Dia tak, dia pakai persamaan tangent. Cikgu tak boleh nak absorb jalan kerja dia. Jadi cikgu buat jalan kerja cikgu sendiri. Okey, kalau awak nak refer jalan kerja dia, awak boleh tengoklah pada buku untuk koleksi kata-kata soalan SPM kan. Kalau awak cek online, memang tak jumpa lagi ni jawapan skema untuk 2019. Awak kena cek buku dia. Okey, dan nanti awak perhatikan dia punya jalan kerja, dia pakai persamaan tangent. Cikgu tak boleh nak faham sangat jalan kerja dia, so cikgu buat cara cikgu lah. Kan. Okey, so peruntukan markah adalah, okey, awak punya dy dx yang pertama ni 1 markah. And then yang ni selalunya kita akan combine ke markah dia. And then bila awak samakan, awak buat perkaitan, 1 lagi markah. Awak cari nilai H. Okey, dan awak buat pemfaktoran ni, 1 lagi markah. Awak buktikan, dan tu markah yang terakhir. So kita ada 4 markah dekat sini. Okey, sekarang kita teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B. Apa soalan B nak? Wish, hopefully cikgu tak akan tutup gambar raja. Okey, dia suruh hitung luas rantau berlorek. Okey, rantau berlorek. Nampak tak? Ini adalah soalan pengkameran. Rantau berlorek duk atas ni. Tak ada bentuk apa-apa. Dan kalau kita belajar pengkameran ni, luas rantau adalah di bawah lengkung. Okey, ingat tu. Luas rantau yang kita belajar dalam pengkameran adalah di bawah lengkung. Maksudnya lengkung bawah tu. Okey, yang kita kira. Tapi kes dia sekarang dia duduk atas. So apa idea kita? Awak perhatikan PQ 2 dengan H ni, ini adalah trapezium. Bentuk trapezium. So bila bentuk trapezium ni awak cari luas dia, awak tolakkan dengan luas bawah lengkung, awak akan dapat luas kawasan berlorek. Tu idea kita. Okey, so kita tulis idea kita. Okey, kita nak cari luas rantau berlorek. Okey, so kita akan kirakan luas trapezium. Tolak. Okey, kita ambil rumus luas rantau berlorek. Kita ada yang ini. So kita nak pakai yang mana? Y dx ke X dy? Kita tengok persamaan. Persamaan kita Y sama dengan 4X. So kita akan tolonglah tongue slip. Kita akan pakai Y dx. Okey. So tulis kat sini, kita akan pakai pengkameran VAY dx. Okey, jadi apakah rumus luas trapezium? Adakah anda masih ingat rumus luas trapezium? Okey, luas trapezium rumus dia adalah, kalau kita ada trapezium kan, alamak, kenapa trapezium cikgu arah bertentangan? Okey, and then kita label sini A, sini B, sini C. Okey, cara nak mencari luas trapezium adalah 1/2 awak darabkan dengan A tambah B. Okey, A tambah B, kemudian awak darabkan dengan C. Okey, jadi kita perhatikan kita punya trapezium. Kita perhatikan trapezium kita. Ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Okey, so sekarang macam ni kita nak tahu panjang A,
panjang B dan panjang C. Kita nak tanda yang tu dulu. Okey, kita nak tahu panjang A. Kita tengok Q ni, kita dah ada dia punya titik untuk Y. Okey, sebab Q ni dia berkongsi X yang sama. Okey, so kita tak boleh kira X. Kita boleh kira jarak dia macam ni tau. Okey, titik Y tolak dengan sifar. So kita terus tahu panjang dia. Okey, titik Y. Macam ni kita nak tahu titik Y dia. Contohlah kat mana-mana, gantikan H yang awak dapat tadi tu kat dalam ni. Okey, so kita tekan je lah kalkulator. Okey, H kita tadi kita dapat nilai dia 3 kan. H dia 3. Satu lagi yang best ni soalan ni. Kalau tak boleh buat A, kita boleh terus buat B. Sebab kita ada jawapan dia. H sama dengan 3. A ni adalah soalan tunjukkan je. Okay. So kita boleh sentiasa pakai dia punya nilai ni. So H sama dengan 3. Jadi kita akan ganti 3 dekat sini untuk dapatkan Y. Okay, supaya kita tahu jarak dia berapa nanti. Berapa panjang. So 4 darab 3. And then tolak 3 kuasa 2. So akan dapat jawapan. Ya Allah, cikgu tak clear lagi benda ni. Okey. So 4 darab 3 tolak dalam kurungan 3 kuasa 2. So dapat jawapan dia 3. Okey. So jarak dia 3. Jadi kita tanda. Ya Allah, kita tanda sini 3. Okey. Yang ni pula, ini senang. Ini dah ada Y dia 5. Okey, Y dia 5. Mana pemaris cikgu? Okey, Y dia 5. So nak tahu panjang dia 5 tolak 0 sebab dia pada paksi X kan. Okey, so 5 lah sini. Okey, yang ni jarak ni. Okey, jarak C macam ni kita nak kira. H kita tahu 3. 3 tolak 2 kita dapat 1. Okey, so kita dah boleh terus masuk luas trapezium. Okey, kita ada 1/2 darab A kita 3 tambah 5 darab C kita 1. Okey. Besarkan sikit dia punya kurungan. Okey, besarkan sikit kurungan dia. Okey, so tolak. Okey, alhamdulillah tak terhilang. Lengkung kita berada di sini, persamaan dia. So kita akan pakai untuk cari luas bawah lengkung. Okey, titik kita dah ada, titik 2 dengan 3, H kita adalah 3. So 3 hingga 2 untuk gantikan B dengan A. Jadi di sini adalah 3 2. Okey, Y salin je balik persamaan. 4x tolak x kuasa 2 dx. Jadi awak kena kamikan dulu Yang ni kita boleh selesaikan dulu. So kita ada 1/2 darab dengan 3 tambah 5 darab dengan 1. So kita dapat jawapan dia 4. Jadi di sini sama dengan 4 tolak. Okey, kita buat ini. Yang ni kita tahu kita boleh ubah dalam bentuk kurungan. Jadi kita boleh ubah dalam bentuk kurungan, and then kita buat pengkameran. Pengkameran maksudnya kita sentiasa tambah 1 perkan dengan nilai dia punya kuasa. So 4x tambah 1 kita dapat x kuasa 2. Jadi per 2. Okey, tolak yang ni pula x kuasa 2. So x kuasa 2 akan jadi kuasa 3. 2 tambah 1 3 per 3. Jangan lupa tulis 3 2. Okey, so step yang seterusnya, dia sepatutnya ada tambah C kan, tapi yang ni kita tak payah buat sebab ni adalah pengkameran tentu. Kalau pengkameran tak tentu, kita kena buat lah. Ni sebab dah tentu, kita dah ada dia punya lengkung segala benda, so tak perlukan C. Okey, lepas tu sekarang kita akan masukkan 3 dan kita akan tolakkan dengan 2. Okey, so sini akan jadi 4 tolak dalam kurungan, gantikan semua ni dengan 3. 3 kuasa 2 per 2. Ini boleh kecilkan sebenarnya. Okey, so yang sini 3 kuasa 3 per 3 tolak. Okey, 4. And then sini gantikan dengan 2 pula. 2 kuasa 2 per 2 tolak 2 kuasa 3 per 3. Okey, so boleh terus tekan kalkulator. Okey, 4 dalam kurungan 3 kuasa 2 per 2 tolak dalam kurungan 3 kuasa 3 per 3. So kita dapat jawapan sini 9. Sini 9 tolak. Okey, ni pula ganti, tak boleh ganti, cikgu buat satu-satu punya. Okey, so 4 dalam kurungan 2 kuasa 2. Okey, bahagi 2. Lepas tu tolak. Cikgu lagi suka buat macam ni sebab dia jadi lagi betul jawapan dia.
So kita pakai kalkulator yang jenis sangat sensitif tau, dengan pecahan dan juga negatif. Okey. So kita dapat sini 5/1/3. So tukar dalam bentuk nombor bercampur, kita dapat nombor bercampur, pecahan tak wajar, dapat 16/3. So next 4 tolak 9 tolak 16/3. Per 3. So kita dapat jawapan last. Okay, nampak situ cikgu dapat negatif. So maksudnya ada careless mistake yang berlaku. So kita perhatikan sini 4 tolak keseluruhan. Jadi cikgu akan bracketkan. Cikgu kena bracketkan ni sebenarnya. Okay, bracket besar. Sebab 4 tolak keseluruhan ni. So maksudnya sini tolak. Ini pun kena ada bracket. Okay, so cikgu try buat balik. Kita tak boleh sekalikan. So kita akan buat 9 tolak 16/3 dulu. Kemudian barulah 4 tolak jawapan. Baru dapat. Sebab luas mesti positif, betul tak? Okay, so dah dapatlah jawapan dia betul. Silap ni tadi tak bracket. So cikgu dah tandakan. Jadi masa SPM awak jangan salah macam cikgu Check balik. Kalau jawapan rasa pelik tu, check balik. So unit, sebab dia tak bagi cm ke apa, so kena buat unit kuasa 2. Sebab ini adalah kiraan untuk luas. Okay. Dah siap. Okey, macam mana dengan peruntukan markah? Sini pun 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi dia akan pecahkan pemarkahan dari segi first awak susun. Okey, lepas tu awak dapat luas trapezium. Awak dapat hasil pengkameran dan awak dapat jawapan yang terakhir. So dapatlah 4 markah dekat situ. Total 8 markah. Masa menjawab, kat cikgu punya rekod ni 26 minit. Tu sambil bercakap tu, kau senyap awak buat time exam tu insyaAllah 10 minit siap ni. Betul tak? Okay. So itu sahaja daripada cikgu. Hopefully cikgu dapatlah bantu awak sekurang-kurangnya awak faham dan awak boleh ulang kaji balik untuk subtopik ini. Okay, jangan lupa subtopik dan subtopik berkembar disentiasa bersama-sama. Mahirkan pembezaan, mahirkan pengkameran. Dua-duanya benda yang mudah sebenarnya kalau awak fikir dia mudah. Okay. So jangan lupa macam biasa subscribe, like dan share. Terima kasih.